Bab 12 Perkahwinan. Kini Muhammad telah melewati usianya yang ke-20 dan seiring dengan berlalunya waktu, baginda menerima lebih banyak pelawaan untuk menyertai anggota kaumnya dalam perjalanan mereka ke luar negeri. Akhirnya tiba saat baginda diminta untuk mengurus barang dagangan milik seorang saudagar yang tidak mampu melakukan perjalanan sendiri. Dan kejayaannya dalam melaksanakan urusan ini membawa kepada tawaran perjanjian lain yang serupa. Dengan demikian, baginda memperolehi mata pencarian yang lebih baik sehingga perkahwinan menjadi hal yang mungkin. Pada waktu itu, bapa saudara dan penjaganya, Abu Talib, mempunyai 3 orang anak lelaki. Yang sulung, Talib, berusia hampir sebaya dengan Muhammad sendiri. Aqil, berusia 13 atau 14 tahun, dan Ja'far berusia 4 tahun. Muhammad sangat menyayangi kanak-kanak dan suka bermain dengan mereka. Baginda kian akrab terutamanya dengan Ja'far, anak yang comel dan pintar, dan yang membalas kasih sayang sepupunya itu dengan kesetiaan yang ternyata berkekalan. Abu Talib juga mempunyai beberapa anak perempuan, dan salah seorang daripada mereka telah mencapai usia perkahwinan. Namanya Fakhitah. Tetapi kemudian dia dipanggil Ummu Hani dan sentiasa dikenali dengan nama itu. Perasaan kasih sayang telah tumbuh di antara dia dan Muhammad, yang kini meminta keizinan bapa saudaranya untuk mengahwininya. Tetapi Abu Talib mempunyai rancangan lain untuk anak gadisnya. Sepupunya, Hubairah, anak saudara kepada ibu Abu Talib daripada suku Makhzum, juga telah melamar Ummu Hani. Hubairah bukan saja seorang lelaki berharta, malah dia juga seorang penyair berbakat seperti Abu Talib sendiri. Selain itu, kekuatan suku Makhzum di Mekah kian meningkat pada masa itu, manakala kekuatan Bani Hashim kian merosot. Maka Abu Talib pun mengahwinkan Ummu Hani dengan Hubairah. Ketika anak saudaranya menegurnya dengan sopan, dia hanya menjawab, mereka telah menyerahkan anak gadis mereka. Tidak syak lagi, yang dimaksudkannya ialah ibunya sendiri. Mereka telah menyerahkan anak gadis mereka kepada kita untuk dikahwini, dan orang yang pemurah semestinya membalas budi. Jawapan itu sebenarnya tidak meyakinkan, kerana Abdul Muttalib telah melakukan lebih daripada sekadar membalas budi dengan mengahwinkan 2 orang puterinya, Atikah dan Barrah, kepada lelaki Bani Makhzum. Muhammad menanggapi kata-kata bapa saudaranya sebagai sebuah nasihat berlapik yang memberi maksud bahawa baginda belum berada dalam kedudukan yang baik untuk berkahwin. Baginda sendiri pun sebenarnya sedikit sebanyak merasakan hal yang sama. Tetapi tidak lama lagi bakal berlaku sesuatu yang tidak terduga yang menyebabkan baginda mengubah fikiran. Salah seorang saudagar terkaya di Mekah adalah seorang wanita, Khadijah binti Khuwailid daripada Bani Asad. Beliau adalah sepupu kepada Waraqah, seorang Kristian, dan saudarinya Qutailah. Seperti mereka juga, beliau sepupu jauh kepada para putera Bani Hashim itu. Beliau telah berkahwin 2 kali dan sudah menjadi kebiasaannya sejak kematian suami keduanya untuk mengupah orang lain menjalankan urusan perdagangan bagi pihaknya. Muhammad kini telah terkenal di seluruh Mekah sebagai Al-Amin, yakni orang yang boleh diharap, dipercayai dan jujur. Gelaran yang pada mulanya muncul gara-gara laporan daripada kalangan yang pernah beberapa kali mengamanahkan barang dagangan mereka kepadanya. Khadijah juga telah mendengar banyak kebaikan tentang baginda daripada ahli keluarga. Pada satu hari, beliau menghantar pesan kepada baginda, meminta baginda membawa sebahagian barang dagangannya ke Syria. Upahnya 2 kali ganda lebih banyak daripada upah tertinggi pernah dibayarnya kepada seorang lelaki Quraisy. Dan beliau menawarkan kepada baginda untuk perjalanan itu khidmat hambanya yang bernama Maisarah. Baginda menerima tawarannya, dan dengan ditemani hamba itu, baginda berangkat bersama barang dagangannya ke utara. Ketika mereka sampai di Busra yang terletak di selatan Syria,
Muhammad berteduh di bawah bayangan pohon yang tidak jauh dari biara seorang rahib bernama Nestor. Tempat persinggahan para pengembara jarang berubah. Maka boleh jadi pohon itu jugalah tempat baginda pernah berteduh sekitar 15 tahun sebelumnya, sewaktu baginda dalam perjalanan melalui Busra bersama bapa saudaranya. Barangkali Bahira telah meninggal dunia dan diganti oleh Nestor. Bagaimanapun kemungkinannya, kerana kita hanya tahu apa yang diceritakan oleh Maisarah. Rahib itu keluar dari biaranya dan bertanya kepada pemuda itu, "Siapakah lelaki di bawah pohon itu?" "Dia orang Quraisy," jawab Maisarah, sambil menambah penjelasannya, "daripada kaum yang menjaga Kaabah." "Orang yang duduk di bawah pohon itu tiada lain adalah seorang Nabi," kata Nestor. Sepanjang perjalanan mereka ke Syria, kata-kata Nestor itu meresap ke dalam jiwa Maisarah. Tetapi ia tidak terlalu mengejutkan baginya, kerana dia telah menyedari di sepanjang perjalanan bahawa dirinya menemani seorang lelaki yang berbeza daripada mana-mana manusia yang pernah ditemuinya. Hal ini disahkan lagi oleh sesuatu yang dilihatnya dalam perjalanan pulang. Dia sering sedar bahawa kepanasan anehnya tidak menyengat, manakala suatu hari menjelang tengah hari dikurniakan kepadanya peluang untuk melihat dalam tempoh yang singkat tetapi jelas dua malaikat memayungi Muhammad daripada sinaran matahari. Setelah tiba di Mekah, mereka pergi ke rumah Khadijah membawa barangan yang mereka beli di pasar Syria dengan wang hasil dagangan. Khadijah duduk mendengar ketika Muhammad menceritakan tentang perjalanannya dan urusan jual beli yang telah dilakukannya. Perdagangan kali ini ternyata amat menguntungkan, kerana barangannya yang baru diperolehi boleh mendatangkan hasil 2 kali ganda daripada modal yang dikeluarkan untuk membelinya. Namun pertimbangan seperti itu jauh daripada fikirannya, kerana seluruh perhatiannya tertumpu pada si pembicara itu sendiri. Muhammad berusia 25 tahun. Tubuhnya berukuran sederhana, agak langsing. Ukuran kepalanya agak besar, berbahu bidang, manakala bahagian tubuhnya yang lain sempurna kadarnya. Rambut dan janggutnya lebat dan hitam, tidak begitu lurus tetapi sedikit keriting. Panjang rambutnya di antara cuping telinga dan bahu, dan panjang janggutnya sepadan dengan rambut. Dahi baginda indah terbentang, dan matanya yang besar terbuka luas, dengan bulu mata yang sangat panjang dan kening yang tebal, sedikit melengkung tapi tidak bercantum. Dalam kebanyakan keterangan terawal, matanya dikatakan berwarna hitam, tetapi menurut 1 atau 2 di antaranya, ia berwarna perang atau malahan perang muda. Hidung baginda mancung dan mulutnya lebar dan bagus bentuknya. Penampilannya sentiasa menyerlah, kerana walaupun baginda membiarkan janggutnya tumbuh panjang, baginda tidak pernah membiarkan misainya terjulur di atas bibir. Kulitnya putih, tapi agak keperangan kerana sinar matahari. Sebagai tambahan kepada ketampanan semula jadinya, terdapat cahaya di wajahnya, sama seperti cahaya yang terlihat pada ayahnya, tetapi pada si anak ia lebih kuat. Dan cahaya ini sangat ketara pada dahinya yang lebar dan pada matanya yang amat bersinar. Khadijah sedar dirinya sendiri masih cantik, namun usianya 15 tahun lebih tua. Apakah baginda sudi untuk mengahwininya? Sebaik saja baginda pergi, Khadijah berbincang dengan seorang temannya bernama Nufaisah, yang menawarkan diri untuk menemui baginda bagi pihaknya, dan jika mungkin untuk mengatur perkahwinan di antara mereka berdua. Kini Maisarah datang menemui tuannya, menceritakan tentang 2 malaikat dan kata-kata rahib Nestor. Khadijah lalu pergi menemui sepupunya Waraqah dan menceritakan perkara tersebut kepadanya pula. "Jika ini benar, wahai Khadijah, maka Muhammad adalah Nabi umat kita. Telah lama aku tahu bahawa seorang Nabi akan diutus, dan waktunya kini sudah tiba," sebut Waraqah. Sementara itu, Nufaisah menemui Muhammad dan bertanya kepadanya, "Mengapa baginda belum lagi berkahwin?"
Aku tiada kemampuan untuk berkahwin, jawabnya. Tetapi kalau jalan dibuka buatmu, dan jika kamu ditawarkan untuk disatukan dengan wanita yang memiliki kecantikan, harta benda, kebangsawanan dan kekayaan, apakah kamu akan bersetuju? Tanya Nufaisah. Siapakah dia? Tanya baginda kembali. Khadijah, jawab Nufaisah. Mana mungkin perkahwinan seperti itu terjadi buatku, kata baginda. Serahkan hal itu kepadaku, balasnya. Bagi pihakku, kata Muhammad, aku bersedia. Nufaisah kembali kepada Khadijah dengan berita ini. Khadijah kemudian mengirim pesan kepada Muhammad, meminta baginda datang menemuinya. Ketika baginda datang, Khadijah berkata, sepupuku, aku mencintaimu kerana tali kekeluargaan kita. Dan justru itu kamu selalu berada di titik tengah, tidak memihak kepada sesiapa di kalangan kaummu, demi ini dan demi itu. Dan aku mencintaimu kerana sifat amanahmu, keindahan budi pekertimu, dan kejujuran kata-katamu. Kemudian beliau menawarkan dirinya untuk dikahwini baginda. Dan mereka sepakat bahawa Khadijah harus berbincang dengan bapa saudaranya. Manakala Khadijah pula akan berbincang dengan bapa saudaranya Amr bin Asad, kerana ayahnya Khuwailid telah meninggal dunia. Meski masih muda, Hamzah dipilih oleh Bani Hashim untuk mewakili mereka dalam urusan ini. Tidak syak lagi kerana dia mempunyai hubungan yang lebih rapat dengan Bani Asad berbanding mereka, kerana saudara kandungnya Safiyah baru saja berkahwin dengan saudara lelaki Khadijah, Awam. Maka Hamzah pun pergi bersama anak saudaranya menemui Amr dan melamar Khadijah. Dan telah disepakati di antara mereka bahawa Muhammad harus memberi 20 ekor unta betina kepadanya sebagai mahar.